bab 6 Bab 6 tajuk yang pertama. Jadi sebelum saya mulakan pengajaran, kamu kena tahu berapa perkara dulu, perkara asas. Perkara asas. Kamu kena faham istilah dia. Istilah-istilah yang penting dalam bab 6 ni. Yang pertama sekali adalah bulatan. 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 Garisan yang berada di bahagian luar. Garisan yang berada di bahagian luar kita kenali sebagai lilitan. Yang di luar ini adalah lilitan. Istilah yang pertama adalah lilitan. Ini adalah lilitan bulatan. Dalam bulatan dia ada satu titik tengah. Titik tengah. Titik tengah tu dia berada di tengah-tengah bulatan. Tengah-tengah bulatan. Titik tengah tu kita kenali sebagai pusat. Pusat. Titik tengah tu kita kenali sebagai pusat. Dalam tajuk ini kamu juga akan mengenali dua jenis sudut. Dua jenis sudut. Saya akan tunjukkan satu persatu. Sudut yang pertama. Sudut yang pertama ialah sudut yang pertama adalah sudut lilitan. Sudut pada lilitan. 3. Sudut. Sudut ni kalau kita tulis dalam bentuk simbol, kamu akan buat simbol ni. Ini sudut. Ini maksudnya adalah sudut. Sudut pada lilitan. Sudut pada lilitan. Sudut yang kedua dalam tajuk ini adalah sudut pusat. Sudut pusat. Sudut pusat itu sudutnya berada di tengah-tengah bulatan. Jadi kita kenali sebagai sudut pusat. Sudut pusat. Yang seterusnya adalah lengkuk. Lengkuk. Lengkuk bulatan bagi sesuatu sudut. Lengkuk bulatan bagi sesuatu sudut adalah jarak jarak sudut itu mencangkum. Ini. Saya tanda label dengan huruf A dan B. A hingga B ni adalah lengkuk. A hingga B itu adalah lengkuk. Jadi ada 5 istilah yang kamu kena faham. Dan ingat, yang pertama adalah lilitan di bahagian luar. Yang kedua adalah pusat di tengah-tengah dan selalunya disimbol dengan huruf O. Sudut disimbol dengan yang ini. Ini adalah simbol dia. Pada lilitan. Ini adalah sudut pada lilitan. Sudut yang kedua, sudut pusat di tengah-tengah ni.
Dan yang kelima adalah lengkuk bulatan. Okey, ada 5 istilah yang kamu kena faham. Okey, cikgu teruskan. Okey, cikgu teruskan. Lagi yang pertama adalah nilai sudut. Okey, nilai sudut lilitan dan nilai sudut pusat berdasarkan lengkuk yang dicangkum. Okey, berdasarkan lengkuk yang dicangkum. Okey, cikgu bagi contoh yang pertama. Okey, cikgu bagi contoh yang pertama adalah nilai sudut lilitan terlebih dahulu. Okey, nilai sudut lilitan terlebih dahulu. Kita akan lukis satu lagi rajah. Okey, bulatan. Okey, kamu boleh buat bulatan ni dengan menggunakan jangka lukis dan pensel. Jangan ikut macam cikgu ni lah. Cikgu guna pen. Okey, sudut lilitan. Macam mana cara kita tentukan? Berdasarkan lengkuk yang dicangkum oleh sudut lilitan. Okey, ini satu sudut. Ini ada 2 sudut. Okey, dan sudut yang ketiga. Okey, ini ada 3 sudut, X, Y, Z. Okey, macam mana cara kita nak tentukan nilai sudut? Okey, jika lengkuk yang dicangkum adalah sama. Lengkuk yang dicangkum adalah sama. Okey, lengkuknya sama. Ada 3 sudut, lengkuk yang sama. Lengkuk sama. Okey, jika lengkuk sama, okey, jika lengkuk sama, sudut juga sama. Okey, ini maklumat dia lah. Ini kamu kena ingat. Ini maksudnya kalau kamu jumpa rajah, okey, seperti ini, lengkuknya sama. Okey, kedudukan sudut sahaja yang berlainan, lengkuk dia sama. Sudut berlainan maksudnya nilai sudut itu adalah sama. Nilai sudut itu adalah sama. Okey, cikgu bagi contoh. Okey, contoh. Okey, jika nilai X sama dengan 20 darjah, Y, Z. Jika X 20 darjah, maksudnya Y juga 20 darjah, Z juga 20 darjah. Okey, kalau kamu nak nyatakan sebab lengkuk yang sama mempunyai sudut yang sama. Okey, lengkuk yang sama mempunyai sudut yang sama. Ini untuk sudut lilitan. Okey, ini untuk sudut lilitan. Untuk sudut pusat, ini contoh untuk sudut pusat. Untuk sudut pusat, okey, buat satu bulatan. Kau buat dengan jangka lukis. Pusat tu lebih tepat lah. Pusat dilabel dengan huruf O. Okey, untuk sudut pusat. Okey, sudut pusat, dia tak ada sudut pusat ni, kamu tak boleh hasilkan sudut yang
lengkuknya sama macam sudut lilitan. Sebab sudut yang dengan lengkuk tu kamu kena lukis pada pusat yang sama. Jadi kalau untuk sudut lilitan ni kamu boleh lukis begini, tapi untuk sudut pusat kamu tidak boleh hasilkan dua sudut atau lebih menggunakan lengkuk yang sama. Menggunakan lengkuk yang sama. Sebab pusat tu tetap, sudut tu tetap berada di tengah-tengah. Kalau lilitan kamu boleh kamu boleh tulis sebelah ni, sini, sini, sini pun boleh, sini keliling lilitan. Untuk sudut pusat tak boleh. Jadi untuk yang pertama ni, lengkuk yang sama hanya untuk sudut lilitan saja. Sudut pusat lengkuknya sama, sudutnya juga sama. Jika lengkuk sama, sudut juga sama. Kita pergi kepada yang seterusnya. Apa yang berlaku jika, berapakah nilai sudut tu jika lengkuknya berbeza kedudukan tetapi sama panjang? Saya tulis di sini, lengkuk berbeza tetapi sama panjang. Lengkuk berbeza tetapi sama panjang. Kita buat untuk sudut lilitan terlebih dahulu. Sudut lilitan. Satu sudut sini, satu lagi sudut. Sini sudut yang kedua. Ada dua sudut X, Y. Ada dua jenis, ada dua lengkuk. Satu AB, satu lagi CD. Ada dua lengkuk. Lengkuknya berbeza tetapi sama panjang. Tetapi sama panjang. Lengkuk berbeza tetapi sama panjang. Jadi kalau kamu jumpa gambar rajah seperti ini, ada banyak sudut, dia buat banyak sudut tetapi sama panjang, nilai X dan Y adalah sama. Nilai X sama dengan Y. Jadi maksudnya kalau X 20, Y juga 20. Untuk pusat, untuk sudut pusat sama juga. Untuk sudut pusat, cikgu lukis di tempat yang sama, lukis yang baru lah. Supaya lebih faham. Untuk sudut pusat, pusat pusat O di tengah-tengah. Ini sudut yang pertama. Ini sudut yang kedua. Sudut yang pertama dan sudut yang kedua. X, Y. Jika untuk sudut pusat, lengkuknya berbeza. Sudut yang pertama lengkuk dia adalah AB. Sudut yang kedua lengkuknya adalah CD.
Okay, sama juga macam sudut lilitan yang sebelum ni cikgu bagi tahu. Jika lengkuk berbeza tetapi sama panjang. Bila sama panjang dia akan label dengan 2 garis. Jadi kamu boleh nampak dalam soalan tu kalau ada 2 garis, maksudnya itu adalah lengkuk yang sama panjang. Okey. Jika lengkuk berbeza tetapi sama panjang, bagi sudut bulatan sama juga. Okey. Sama juga, cikgu tulis balik. Lengkuk berbeza tetapi sama panjang. X sama dengan Y. Okey, jadi sama juga. Okey, X sama dengan Y. Maksudnya kalau X nilainya adalah 30, Y juga 30 darjah. Okey, cikgu teruskan untuk yang terakhir. Okay, untuk yang terakhir, okay, hubungan antara sudut lilitan dan juga sudut pusat yang mempunyai lengkuk yang sama. Pusat. Okey, kita buat sudut lilitan terlebih dahulu. Okey, sudut lilitan. Ini adalah sudut pusat lengkuk yang sama. Okey, lengkuk yang sama. Okey. Ini cikgu nak label sekaligus. Okey. Ini adalah sudut pusat X. Ini adalah sudut lilitan Y. Okey, apa hubungan dia jika lengkuknya sama panjang? Okey, hubungan dia adalah, cikgu tulis di bawah ni. Ini adalah hubungan sudut pusat dan sudut lilitan jika lengkuk yang sama, lengkuk A B. Okey, lengkuk AB. Hubungan dia adalah X sama dengan 2Y. X sama dengan 2Y. Okay, macam mana cara untuk kita tunjukkan atau kita nak kira nilai dia? Cikgu bagi contoh. Okay, cikgu bagi contoh. Jika nilai X adalah 40, okay, jika nilai X adalah 40 darjah, X sama dengan 40 darjah. Berapakah nilai Y? Okay, X sama dengan 40 darjah. Berapakah nilai Y? Okay. X sama dengan 2Y. Jadi maksudnya X ni besarnya adalah 2 kali ganda daripada Y. Jadi kalau kita nak dapat nilai Y, kita kena bahagi dengan 2. 40 bahagi 2 sama dengan 20 darjah. Okey. Begitulah juga sebaliknya. Jika nilai Y diberi, okay, contoh nilai Y adalah 10 darjah, berapakah nilai X? 10 darab dengan 2, jadi 20 darjah. Okay, jadi hubungan dia adalah sudut pusat 2 kali ganda lebih besar berbanding sudut lilitan. Okay, itu hubungan dia. Okay, ini yang terakhir. Okay, sebab dalam soalan kamu akan nampak simbol ini, jadi kamu perlu tahu. Okay, cara untuk menulis sudut. Okay, cara untuk kita menulis sudut. Okay, sini cikgu label satu lagi, C. Di A, B, C. Yang ini adalah huruf O. Cara untuk kita nak tulis sudut. Okay, sudut X, kalau kita nak tulis dia, okay, sudut X, sudut, okay, kita boleh tulis X sebab dah ada simbol. X ni adalah nilai darjah. Kalau kita nak nyatakan di mana kedudukan nilai X, tu kita kena tulis simbol sudut A, O, B. Okay, huruf yang berada di tengah-tengah adalah kedudukan sudut. Jadi sudut X adalah sudut A, O, B. Ini adalah simbol sudut.
Jadi selalunya soalan akan bagi tahu kau tahu rujuk kepada simbol sudut ni. Jadi kalau cara untuk baca, nilai yang di tengah-tengah ni adalah kedudukan sudut. Nilai yang di tengah-tengah adalah kedudukan sudut. Contoh yang seterusnya untuk sudut Y. Sudut Y adalah ACB. Ini adalah sudut Y. Kalau kita nak sudut ni, cara untuk kita baca sama juga. Nilai A ni mesti berada di tengah-tengah. Nilai A ni mesti berada di tengah-tengah. Simbol sudut ni maksudnya sudut. Kamu akan baca. Kamu boleh baca dari atas ni, atau kamu boleh baca dari sini terpulang. Kalau kamu baca dari sini, CAO. Kalau kamu baca mula daripada pusat ni, OAC. Jadi cikgu pilih CAO sebab kalau dari segi urutan huruf, C lebih kecil daripada O. Jadi CAO. Sudut CAO. Yang ni tepi ni sudut CBO. Kenapa kamu kena belajar dan mengetahui penulisan ni? Supaya kamu tahu kedudukan sudut tu di mana. Andai kata dalam soalan dia tak letak simbol X atau simbol Y. Andai kata dalam soalan dia tak letak simbol X atau simbol Y. Contoh. Cikgu bagi tulis satu contoh lagi supaya kamu boleh tahu dan faham mengenai penulisan sudut. Cikgu akan buat dua sudut lilitan. Dua sudut lilitan. Dan ada garisan. Garisan perentas di tengah-tengah. Tunjukkan macam mana cara untuk kamu membaca sudut. Untuk kamu baca sudut. Contoh dalam soalan dia tak bagi huruf kedudukan sudut. Dalam soalan tu contoh dia tulis adalah nyatakan sudut nyatakan sudut ACB. Dalam soalan dia tak tunjukkan di mana ACB. Jadi kamu kena tentukan dengan cara untuk baca ni sudut ACB. Jadi huruf yang berada di tengah-tengah tu adalah kedudukan sudut. Jadi kamu tahu sudut ACB tu